Kita mulakan kelas kita. Nabda dirasatana fi hadha as-sabah bi qiraati ummil kitab al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mawdu'una في هذا الصباح وهو البديعة المعنوية خامسة حسن التعليل. حسن التعليل. حسن التعليل ini maknanya dalam bahasa Melayunya elok dari segi memberi sebab. Illah. Illah tu maknanya memberi sebab. Awak boleh nampak tak skrin saya sekarang ni? Husnul Ta'lil. Boleh nampak, Ustaz. Okey ke? Okey. Ada lain putus-putus ke? Nampak tak ni Husnul Ta'lil ni? Nampak. Nampak, Ustaz. Okey. Kalau nampak, kita mulakan sekarang ya. Ketua Rajah dah datang belum? Dah masuk belum Ketua Rajah? Dah, Ustaz. Okey. Ketua Rajah bersemangat hari ini. Husnul Ta'lil maknanya memberi alasan yang lebih elok lah daripada alasan yang asal. Dia ada alasan yang asal yang sebenar. Tapi dia bagi alasan yang kedua, alasan yang bentuk balarah dia panggil. Untuk nak memperelokkan perkataan. Makna di dalam ayat. Okey, Husnul Ta'lil. Besarkan sedikit. Husnul Ta'lil. Maknanya apa? An yudda'iya. Bahawasanya mendakwa. Mendakwa ni maknanya benda yang tak ada asal. Dia dakwa saja. Benda yang dakwa ni benda yang tak ada asal. Al-mutakallim oleh seorang yang bercakap. Oleh penyair lah kalau kita kata. Oleh adib. Oleh orang sastrawan. Muzakhrifan likalamihi. Muzakhrifan kalamahu. Dia muzakhraf ni maknanya perkara-perkara yang tiada asal ataupun dia memperhiasi atau memperolok-olokkan benda yang tak ada asal. Muzakhrafan kalamahu ni maknanya dia bercakap perkataan yang dia keluarkan itu perkataan yang cuma untuk menghiasi sahaja. Bukan kalam yang sebenar. Kalau kalam yang sebenar kita panggil al-kalamul hakiki. Kalam yang tidak sebenar tu kita panggil muzakhraf. Macam perkara ada benda yang betul dan benda yang palsu kan? Benda yang palsu tu. Ada yang original dan ada yang palsu. Palsu tu yang kita panggil sebagai muzakhraf. Macam baju seluar Adidas misalnya. Seluar Adidas yang original tu kita panggil ini hakiki. Kalau seluar Adidas yang datang daripada China ataupun datang daripada Thailand, itu dia panggil muzakhraf dia panggil. Muzakhraf. Husnul Ta'lil ni ialah an yadda'iya al-mutakallim, bahawa mendakwa mutakallim. Orang ahli balaghah. Penyair ke apa ke. Muzakhrafan li kalamihi. Kalam dia, perkataan dia yang secara palsu. Illatan, menjadi sebagai sebab. Kalam dia tu, perkataan dia itulah. Benda yang dia kata itulah yang sebenarnya menjadi sebab liwasfin, bagi sesuatu sifat. Bagi sesuatu benda yang kita nak gambarkan. Bagi suatu gambaran, masabitin, sama ada benda itu benda yang betul-betul berlaku,
ataupun au ghairu sabitin, ataupun yang tidak benar-benar berlaku. Jadinya penyair ini dia bawa datang perkataan sebab dia yang tersendiri untuk nak dia katakan inilah sebab yang sebenar bagi berlakunya sesuatu itu ataupun gambaran sesuatu itu. Misalnya apa? Kita kata misalnya berlaku satu kemalangan. Kemalangan itu berlaku disebabkan oleh apa? Cuba bagi satu sebab kemalangan berlaku sebab apa? Cuai. Cuai misalnya. Sesuatu kemalangan berlaku dengan sebab cuai. Tapi penyair ni kata, oh bukan sebab cuai berlaku kemalangan tersebut. Misalnya kereta dia langgar pokok. Dia kata, oh bukan sebab cuai berlaku kemalangan ni, kereta langgar pokok. Kerana orang yang duduk dalam kereta tu dia sangat sayang pada pokok, jadi dia sengaja nak dekatkan pokok hingga berlaku kemalangan. Begitu. Dia bawa datang ilah yang lain yang lebih elok dari segi apa kita kata perbandingan. Padahal sebab yang asal dah ada. Sebab yang asal. Dia bawa mari sebab yang lain yang mengikut lebih kepada memperelokkan makna. Itu kita kata kita kata apa? Bahagian ini muhassinat maknawiyah ni. Memperelokkan makna di dalam perkataan. Dia sengaja mendakwa dengan suatu dakwaan yang direka-reka aja. Yang direka-reka untuk nak memperelokkan bagi makna di dalam perkataan. Seolah-olah sebab yang sebenar itu tidak timbul sebenarnya. Boleh faham tak setakat tu? Dia buat reka-reka satu alasan yang lain. Misalnya kalau kita tengok bulan yang mengambang, tiba-tiba bulan tu jadi purnama. Bulan tu jadi kusuf. Kita panggil apa tu? Gerhana. Gerhana. Sebab apa sebab apa asal? Macam mana boleh berlaku gerhana? Gerhana bulan. Sebab apa? Macam mana? Asal dia sebab apa? Boleh tak siapa-siapa yang bagi tahu ni sebab apa gerhana bulan ataupun gerhana matahari berlaku? Tak ada orang tahu? Awak masih bersama saya ke semua? Pertembungan matahari di bulan. Dia sebenarnya cahaya bulan ditutupi dengan cahaya matahari. Ataupun cahaya matahari ditutupi oleh sinaran oleh bulan dekat depan, jadi tak sampai cahaya tu ke bumi. Itu jadi gerhana. Asal dia begitu. Disebabkan pertindangan antara bulan dengan matahari tu cahayanya tidak sampai, jadilah bulan atau matahari itu disebut sebagai gerhana. Jadi apabila berlaku demikian, katanya penyair ni bukannya sebab halangan cahaya tersebut dihalang oleh bulan ataupun matahari. Tak. Bahkan bulan itu menjadi gerhana kerana sedih disebabkan kematian seorang ke, disebabkan sedih dengan berlaku pada dunia ini COVID ke, apa-apa ke. Dia buat mari begitu. Dia elakkan daripada menyebut sebab yang sebenar, dia buat mari sebab yang direka-rekakan. Muzakhraf kalam tu. Okey, boleh faham tak setakat ni?
Boleh Ustaz, boleh. Okay, Ustaz. Ha. Kalau boleh, kita boleh teruskan. Wa hadhihi al-illah, dan sebab ini, dia kata, allati yadda'iha, yang mendakwa akannya sebab tadi, nasibatun, sesuai lil wasfi, bagi apa yang ingin disifatkan. Sesuai. Maknanya, tidak lari jauh. Maknanya boleh diterima akal. Munasibah tu maknanya boleh diterima, makbulun lil akli. Itu makna dia, munasabah. Maknanya diterima pada akal, lil wasfi, untuk kita sifatkan buat mari sebab yang baru tadi, sebab yang muzakhraf tadi. Bi'tibarin latif, dengan secara iktibar yang sangat halus. Iktibar ni maknanya dengan contoh yang sangat halus, ghaira hakiki, iaitu bukannya sebab yang sebenar berlaku. Bukan sebab berlaku. Kan dulu orang cakap apa, pada zaman Nabi dulu, apabila Sayyidina Ibrahim, anak bagi Nabi kita kan, anak bagi kita, Nabi kita tu meninggal, wafat. Jadi kebetulan pada ketika itu juga, bulan dia gerhana. Matahari gerhana. Matahari gerhana. Dengan sebab kematian bagi Sayyidina Ibrahim. Jadi, orang duk cakap-cakap lah bahawasanya matahari ni gerhana dengan sebab kematian, dengan sebab sedih kematian Sayyidina Ibrahim, anak bagi Nabi kita SAW. Lalu Nabi kata bahawasanya bukanlah gerhana ini sebab bagi kematian, sebab bagi akan berlaku keburukan, sebab bagi apa-apa yang tidak elok ke, semua tak ada. Ini semua tanda bagi kekuasaan Allah Ta'ala. Nabi kata. Maknanya kalau orang kata, oh, bulan, matahari ni dia tidak lagi mengeluarkan cahayanya, jadi gerhana kerana sebab kesedihan. Kesedihan itu makna bagi muzakhrafal qaul, dipanggil muzakhraful qaul, ataupun dikatakan sebagai untuk nak memperelokkan bagi percakapan. Sebab sebenarnya gerhana matahari, gerhana bulan itu adalah semata-mata untuk Tuhan tunjukkan kekuasaan dia saja. Bukti bagi kekuasaan Allah Ta'ala, boleh jadikan matahari yang terang tiba-tiba jadi gerhana. Bulan yang terang cahayanya tiba-tiba jadi gerhana. Itu. Bi'tibarin latif, dengan secara iktibar, secara tunjuk yang sangat halus. Ghairah hakiki, tapi itu bukannya perkara yang sebenar. Ada berlaku perkara yang sebenar. Wal'illatul haqiqiyatu, dan sebab yang sebenarnya, khilafun, berbeza, ma'idda'a, apa yang telah didakwakan oleh penyair ataupun adib ahli sastrawan ini. Waqad yakunu zikrul wasfi, kadang-kadang ia menyebut sesuatu gambaran ala sabili iddia, atas jalan dakwaan aja, bukannya jalan sebenar. Allazi la haqiqata lahu, yang mana bukannya itu sebab hakiki baginya, aidan juga. Dia cuma dakwa aja. Dia untuk nak sedap-sedapkan mulut, sedap-sedapkan orang dengar. Itu aja. Misalnya, kita beli KFC. Ataupun kita beli aiskrim McDonald yang RM5 lebih tu, sedap tu. Bukan saya suruh awak beli ni. Tiba-tiba datang kawan kita. Dia kata, kamu beli satu aja. Mana yang aku punya? Kita kata, aku tak belikan kamu ni sebab aku sayangkan kamu. Aku tak nak kamu kena kencing manis ke, darah tinggi ke dengan sebab makan aiskrim ni. Padahal sebab asalnya apa? Cuba teka. Lupa. Apa? Kedekut. Kedekut dengan duit dia.
Tak ada. Dia kedekut sebenarnya. Lupa pun boleh juga. Mungkin itu sebab asal dia lupa ke. Ataupun dia, dia kedekut lah. Cuma dia hiasi situasi tersebut dengan sebab-sebab yang ataupun dakwaan-dakwaan yang kita kata sesuai dengan orang tersebut, dengan masa tersebut, dengan suasana tersebut, sesuai. Itu aja. Padahal itu dakwaan aja. Itu dia panggil husnul ta'lil. Seelok-elok memberi alasan, seelok-elok memberi sebab. Baik. Fal wasful mazkur. Maka gambaran yang disebut imma an yakuna sabitan, sama ada gambaran tersebut itu sabit, betul-betul ada. Au ghairu sabitin, ataupun itu cuma gambaran secara metafora saja. Ada benda yang kita gambarkan itu benda-benda yang betul berlaku. Macam accident, itu betul-betul berlaku. Ada gambaran secara metafora ghairu sabit, maknanya yang tidak benar. Benda itu tak berlaku pun sebenarnya. Tapi kita cakap itu seolah-olah dia berlaku. Wasabitu imma an takuna illatan zahiratan, dan benda yang betul-betul berlaku itu, benda yang ada itu, imma an takuna sama adalah ia tadi an takuna illatan an takuna lahu illatun zahiratun. Ghaira ma yadda'i al-mutakallim. Dan benda-benda yang berlaku itu sama ada ia menjadi sebab yang asal ataupun yang zahir. Ghaira ma yadda'i al-mutakallim. Selain daripada apa yang didakwakan oleh mutakallim. Mana benda yang berlaku tadi. Wa imma alla takuna lahu illatun zahiratun. Ataupun suatu yang berlaku yang tidak berlaku. Alla takunu lahu, bahawa tidak ada baginya illatun zahiratun, satu sebab yang zahir. Sama ada dia benda yang berlaku tadi ada padanya sebab yang zahir, yang hakiki, ataupun dia tak ada baginya sebab yang zahir. Dia ada sebab yang hakiki. Macam bulan itu dia menjadi gerhana, sebab hakiki dianya adalah dengan sebab ditutup cahaya dia oleh matahari. Itu. Ataupun matahari menjadi gerhana kerana ditutup oleh bulan. Oleh jirim bulan itu hingga tidak sampai cahayanya kepada bumi. Jadi itu sebab jadi gerhana. Jadi itu sebab yang zahir. Adapun sebab yang tidak takut alla takuna lahu illatun zahiratun tu, itu sebab yang tidak zahir lah. Sebab yang tidak zahir, yang tidak terang. Bukan sebab itu sebab hakiki berlaku. Tapi sesuatu tu lain daripada apa yang didakwa oleh, pastinya walaupun sebab zahir ke ataupun tidak zahir, itu bukan menjadi sebab bagi apa yang didakwa oleh penyair tu. Penyair tu cuma dia buat datang sebab tu untuk dia nak memperhiasi saja. Memperhiasi makna bagi keseluruhan perkataan. Keseluruhan makna jumlah. Dia nak mari itu secara dakwaan. Dia ada sebab yang zahir dan ada yang sebab yang tidak zahir yang berlaku. Okey. Fa husnul ta'lil, maka husnul ta'lil tu elok memberi alasan. Yakunu bi an yastab'ida
berlaku ia bi'an yastab'idal adib, bahawa menjauhkan adib. Adib tu makna ahli sastrawan, penyair ke apa ke, sarahatan, secara terang-terangan. Secara terang-terangan. Au dimnan, ataupun menjauhkan adib tu, ahli sastrawan tadi, secara tersembunyi. Dia menjauhkan perkara yang hakiki tu, sama ada secara terang ataupun secara tersembunyi, illa tasyai' al-ma'rufah, sebab berlakunya sesuatu yang ma'ruf, yang diketahui umum. Yang diketahui umum. Maknanya penyair ni, dia mendatangkan sebab yang hanya dakwaan saja. Tujuan dia untuk nak menjauhkan, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung, sebab sebenar berlakunya perkara tersebut. Dia buat mari dakwaan-dakwaan dia untuk nak menjauhkan. Sama ada menjauhkan itu secara langsung ataupun tidak secara langsung, sebab asal berlaku perkara tersebut. Wa ya'ti bi'illatin adabiyatin, maka ia mendatangkan dengan satu illah, satu sebab adabiyah dalam bentuk sastrawan. Tarifah, secara bayangan. Mustamlahah, yang kita kata terbayang. Tarifah, tarfatu ain tu maknanya secara kelipan mata saja. Kelipan mata. Mustamlahah tu pun sama, macam makna tarifah juga. Yang datang secara layangan begitu saja. Layang-layang, nampak tak nampak begitu saja. Tunasibul gharad, tetapi ia menyamai ataupun munasabah ataupun sesuai al-gharad dengan tujuan. Allazi yaqsudu ilaihi, yang ia ingin maksudkan kepadanya. Dia tidak boleh, adib ini dia tidak boleh awak mari sebarang apa kita kata sebab dakwaan-dakwaan tu secara sembrono, tak. Kalau secara sembrono yang tidak ada kaitan dengan peristiwa yang berlaku, itu dia tak panggil sebagai adib, itu dia panggil sebagai bodoh saja. Adib ini ialah orang yang bijak. Dia boleh bawa datang satu dakwaan yang lain, yang seolah-olah kalau kita tengok, wah, mungkin betul ni, mungkin betul. Tujuan dianya adalah untuk nak menjauhkan sebab sebenar itu di dalam pemikiran ataupun di dalam kefahaman orang yang dia bercakap. Dia nak alihkan pandangan seolah-olahnya. Nak alih pandangan. Berlaku, sebab apa berlaku? Yang sebenarnya macam mana? Dia nak alihkan yang tu hingga orang bergantung dengan dakwaan yang dia buat semata-mata. Tapi dakwaan yang dia buat itu, tujuan untuk adabi dia panggil. Tujuan untuk dari segi balaghah, untuk nak memperelokkan sesuatu situasi. Itu saja. Sesuai apa dia awak mari tu, benda yang dia dakwa itu tunasib al-gharad, sesuai dengan maksud allazi yuqsadu ilaih, yang ia inginkan kepadanya. Bukan awak mari perkataan yang tak sesuai, tidak. Macam kita kata, oh besarnya ikan paus tu. Besarnya ikan paus tu macam bulan. Boleh tak kita buat macam tu? Boleh tak? Kita buat datang, oh besarnya ikan paus tu. Kita tengok ikan paus misalnya. Macam bulan. Boleh tak?
Siapa boleh jawab? Kena ke tak kena? Dia kata, oh besarnya ikan paus tu. Macam bulan. Boleh ke tak boleh? Sebab apa tak boleh? Macam tak kena je. Sebab apa tak kena dari segi mana? Bentuk-bentuk lain. Saiz dia. Mesti fizikal. Biasanya orang sebut bulan ni untuk apa? Untuk nak menunjukkan apa? Kecantikan. Cik. Kecantikan. Bukan untuk besar, betul tak? Kalau kita kata, oh besarnya ikan paus tu macam bas. Itu betul lah. Sebab itu besar, bas tu besar. Oh besarnya ikan paus tu macam apa, lori. Betul lah. Besarnya ikan paus tu macam kapal terbang. Betul juga. Sebab itu menunjukkan bagi besar. Besarnya ikan paus ni macam bulan. Tak kena langsung. Tak bas langsung dia punya perumpamaan ataupun dakwaan tu. Sebab bulan itu, kalau kita gambarkan untuk menggambarkan kecantikan. Bukannya untuk nak menunjukkan besar. Ataupun kalau kita nak puji orang yang cantik. Oh, kita kata cantiknya orang ini macam bukit. Bukit itu menunjukkan bagi saiz besar. Bukan cantik. Macam mungkin juga dari segi mata orang, orang tu cantik dengan sebab dia gemuk kan. Mungkin juga. Tapi dari segi kebiasaan orang sebut, bulan untuk menunjukkan cantik. Suatu yang besar tu mungkin untuk nak menunjukkan bagi saiz dia besar. Itu sesuai dengan keadaan dia lah. Kalau kita mari benda yang berlawanan, cantik kita bandingkan dengan lori, cantik macam lori. Saya tak betul lah. Lori tu mungkin nak menunjukkan bagi trailer ataupun besar dia tu. Kalau kita kata cantik macam kereta Ferrari pun tak betul juga. Sebab kereta Ferrari ni mungkin untuk nak tunjukkan bagi eksklusif saja. Eksklusif. Benda itu benda yang mahal, benda yang bukan menunjukkan bagi cantik tidak. Nak menggambarkan kecantikan orang. Itu maknanya kalau gitu dia tidak latu nasib. Dia tidak munasabah dengan gharak. Tapi orang yang betul-betul adib, dia boleh mari satu benda illah yang seolah-olahnya dia sangat sesuai dan itulah tujuan asal dia. Bagi berlakunya gharak tadi. Padahal itu muzakhrafal qaul saja, muzakhrafal kalam. Perkataan yang reka-reka saja tu, bukannya benar pun. Amsilah, ni contoh dia. Al-misalul awal, contoh yang pertama, qaulul mutanabbi, berkata seorang penyair, nama dia Al-Mutanabbi. Ini penyair dalam dahulu. Mutanabbi ni maknanya orang yang mengaku jadi nabi. Mendakwa jadi mengaku jadi nabi. Penyair lah. Yamdah Harun bin Abdul Aziz, Harun al-Rashid ni. Dia memuji Harun al-Rashid, Mutanabbi. Khalifah yang terkenal ni Harun al-Rashid. Lam tahki nailaka. Lam tahki nailaka as-sahabu. Tidak menceritakan kemurahanmu oleh as-sahab. Oleh awan. Sahab ni ialah awan yang ada padanya hujan tu. Kalau orang Arab, awan yang dia nak, awan yang gelap yang ada padanya hujan tu dia panggil muznah. Muznah. Bukan maznah. Muznah. Biasa kita dengar nama orang maznah kan. Maznah tu tak elok tu makna dia. Maznah tu maknanya tempat zina, tempat berlakunya zina. Itu makna maznah. Sebenarnya bukan maznah, muznah. Muznah ni maknanya awan yang mengandungi hujan. Yang penuh dengan kurnia-kurnia. Penuh dengan kebaikan. Itu dia panggil muznah. Nabi kata dia nak menyifatkan bagi Harun al-Rashid. Kemurahan Harun al-Rashid. Dia kata lam tahki, tidak menghikayatkan, tidak memberitahu, tidak menceritakan. Nailaka akan kemurahanmu.
As-sahabu oleh awan. Maksudnya awan, dia tidak menceritakan sebenarnya tentang kemurahan bagi Harun ar-Rasyid. Wa innama hummat. Sungguhnya ia awan tadi hummat. Demam ia. Bihi. Demam ia. Hummat bihi. Demam ia dengannya. Fasabibuha ar-rukhasa'u. Maka sabib. Maka keringat-keringat tu. Sabib tu maknanya air-air, titisan-titisan air. Ar-rukhasa'u ialah apa tu? Rukhasa'u al-araqul kathir. Peluh. Peluh ataupun keringat yang banyak ar-rukhasa'. Dia buat bandingan awan itu. Yang sepatutnya menceritakan, menggambarkan tentang kemurahan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ni satu khalifah yang adil pada zaman Khalifah Abbasiyah dulu. Dia adil dan sangat pemurah Harun ar-Rasyid. Jadi, orang yang menggambarkan dengan Harun ar-Rasyid ni sebagai seolah-olah macam awan yang menurunkan hujan. Jadi tempat yang kena air hujan tu nanti akan tumbuh segala-galanya, rumput-rumput, mana kehidupan lah. Rezeki-rezeki, memberi rezeki pada orang. Dia kata, oh itu tidak cukup untuk nak menggambarkan. Sebenarnya, kalau nak menggambarkan tentang kemurahan Harun ar-Rasyid, sebagaimana dia kata, orang yang demam. Keluar daripada badan dia, sabib, titisan-titisan air tu. Ar-rukhasa', hasil daripada peluh. Kalau orang yang demam kan, dia nanti akan berpeluh kan. Peluh banyak-banyak, peluh macam mandi orang cakap. Itu. Dia nak mari, dia nak menggambarkan tentang kemurahan Harun ar-Rasyid tadi. Dia mari dengan sebab yang lain. Iaitu dia buat gambarkan dengan orang yang berpeluh. Orang yang demam tu, apabila dia berpeluh. Apabila dia berpeluh, seolah-olah penuh tubuh dia itu, ataupun basah tubuh dia itu, dengan peluh. Itulah makna dia nak menunjukkan bagi Harun ar-Rasyid. Kehebatan ataupun kemurahan Harun ar-Rasyid. Seolah-olah macam kurnia dia tu, kemurahan dia tu, seolah-olah peluh yang keluar daripada badan seorang yang demam, yang membasahkan baju dan juga badan dia tu. Itu. Dia buat gambaran. Gambaran yang kedua dia panggil. Jadi gambaran ini munasabah lah bagi sifat dermawan ataupun kemurahan Harun ar-Rasyid. Okey, lam turidis sahab as-suhubu. Tidak mendatangkan suhub, awan-awan. An tatashabbaha bi'ata'ika al-mutatabi'. Tidak mendatangkan awan tadi untuk nak menyamakan dengan pemberian kamu, kurniaan kamu yang berpanjangan. Mutatabi' tu maknanya yang berikutan satu. Karena mutatabi'. Dia nak gambarkan. Dia kata tidaklah sekali-kali awan itu dapat menggambarkan kemurahan kamu yang berpanjangan. Wa innama huwa araqul humma. Dan sebenarnya yang memberi gambaran yang tepatnya ialah araqul humma. Iaitu keringat ataupun peluh-peluh yang keluar daripada orang yang demam. Allati nazalat bihi. Yang jatuh ataupun yang gugur biha bisababi hasadiha, kerana sebab
dengkinya ia min judika, daripada kemurahanmu. Jadi peluh keluar daripada badan orang demam itu seolah-olah dia dengkikan dengan kemurahan Harun al-Rashid, daripada kebaikan yang diberikan, yang telah ditunjukkan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Wa illatus suhubi, dan sebab dia buat sebab dengan bawa datang perkataan suhub itu, perkataan awan-awan itu, iz tumtiru, kerana ialah yang memberi hujan. Ma'rufatan, itu benda yang ma'ruf, benda yang diketahui umum. Hujan, dia akan memberi kurnia rezeki kepada tempat yang kena air hujan tu. Tapi dia kata, tak cukup. Hujan tak cukup dengan awan yang memberi hujan, tak cukup. Dia kata yang sebenarnya ialah dia buat gambaran tentang kemurahan Harun al-Rashid ni, dengan sebab dengan contoh bagi orang yang demam, jadi keluar peluh-peluh hingga membasahi baju dan juga badan orang yang demam tadi. Itulah yang sebenarnya yang berlaku kalau nak dibandingkan dengan kemurahan Khalifah Harun al-Rashid. Okey. Boleh faham tak setakat tu? Boleh faham tak? Adakah awak semua bersama saya ke? Ya Ustaz. Okey ke? Boleh faham tak ni? InsyaAllah boleh Ustaz. Ada apa-apa nak tanya sebelum ni? Belum kita teruskan lagi? Tak ada ke? Sudah, saya bercakap seorang ke macam mana ni? Mana semua Tak orang? ada Ustaz. Tak ada Ustaz. Ada. Saya harapnya awak faham lah. Boleh faham tak ni? Seperti yang saya cakap. InsyaAllah. Alhamdulillah boleh Ustaz. Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah ya. Okey, kita tengok contoh yang kedua kalau ada. Okey, ini dia diterangkan lagi. Idda'a mendakwa al-mutanabbi an-nasahab, bahawasanya awan. Qad imtarat, sungguhnya dia mengeluarkan hujan. Bisababi ma asabaha minal humma, dengan sebab apa yang terkena baginya oleh demam. Allati nazalat biha, yang dengan sebab itu dia turunkan air hujan. Bukan dia seolah-olah kata bahawasanya bukannya air hujan ini menggambarkan bagi kemurahan Khalifah Harun al-Rashid. Tak. Hujan itu, kalau mengikut di sini, hujan itu turun dengan sebab demam aja. Idza hasadat juda mamduhatin, apabila ada perasaan dengki di dalam berkait dengan kebaikan orang yang dipuji. Orang yang dipuji itu Harun al-Rashid lah, Khalifah Harun al-Rashid. Apabila ada perasaan dengki berkait dengan kemurahan Harun al-Rashid, dia kata bukannya sebab hujan itu turun dengan sebab kemurahan, nak menunjukkan bagi kemurahan Harun al-Rashid, tak. Hujan itu turun dengan sebab awan tu demam aja. Demam. Biasalah orang demam akan berpeluh semua. Begitu. Wa nafiya ta'lil akhar, dan dia menafikan sebab yang lain. Kana yumkin an yu'allila bihi, yang boleh kita letakkan sebagai sebab dengannya. Dia menafikan sebab lain. Tidak. Bukan sebab itu, bukan sahab ataupun awan itu nak menunjukkan bagi sebab kemurahan, tak. Awan itu cuma demam aja. Dia kata, dia turunkan hujan. Sebagaimana orang yang demam, dia mengeluarkan peluh kan. Wa huwa aidan ta'lilun iddi'ai. Ini bahawa
dan ia juga sebagai satu sebab yang dakwaan sahaja. La haqiqata fihi. Bukannya dengan sebab yang hakiki. Tidak. Itu cuma dakwaan sahaja. Wa huwa annaha aradat. Bahawasanya ia aradat menghendaki untuk haki. Untuk nak menghikayat, menceritakan. Wa tuqallida mamduhahu. Dan untuk nak mengikuti, mencontohi mamduhahu, orang yang ia pujikan ia. Fil judi, di dalam kemurahannya. Itu sebenarnya. Dia, Mutanabbi ni dia cuma untuk nak memuji saja. Memuji. Hello, ada kelas ni, ada gambar Okey, nanti boleh buat layout dengan design tu tak? Nadir. Nanti ada masa kita pergi meeting dengan dia pula lah tuan Ustaz nak kehendak Ustaz baru dia boleh mungkin apa hasil macam mana tu. Molek. Weh tu masa boleh? Hari esok ke? Esok ke lusa ke? Boleh nanti kita tetap masa kan? Okey, okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Awak masih bersama saya ke? Ya Ustaz. Okey, ada pertanyaan tak sebelum ni? Ada pertanyaan tak sebelum kita teruskan? Maaf. Setakat ada Ustaz. Setakat ni. Okey, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, awak kena tanya terus ataupun awak type pun tak apa. Dekat tu nanti saya akan baca nanti dekat chat tu. Al-misal tsani, misal yang kedua, qaulu Abi Tammam. Ini perkataan syair bagi Abi Tammam. La tunkiri atalal karimi. Jangan sekali-kali kamu ingkari, menolak. Atalal karimi, pemberian orang yang mulia. Minal ghina, daripada orang yang kaya. Jangan sekali-kali kamu ingkari tentang pemberian kurniaan. Kurniaan orang yang mulia daripada orang yang kaya-kaya. Fasailu, as-sail. Maka as-sail itu maknanya aliran air yang bergerak. As-sail makna aliran air. Harbun, ia memerangi. Lil makanil ali, bagi tempat yang tinggi. Fasailu harbun lil makanil ali. Maka air yang mengalir itu memerangi bagi tempat yang tinggi. Sebab air itu dia mengalir ke bawah, bukan dia mengalir naik ke atas tempat yang lebih tinggi, tak. Maka air itu dia bergerak daripada atas ke bawah. Jangan sekali-kali kamu mengingkari tentang kemurahan orang yang kaya, orang yang dermawan ini. Kerana sungguhnya aliran air itu berperang atau memerangi dengan tempat yang tinggi. Makna dia apa tu? Fa'allala faqra al-karimi. Maka memberi illah, memberi sebab ya. Faqra al-karimi, akan kefakiran orang yang mulia. Dia memberi satu sebab bahawanya orang mulia itu sebenarnya fakir. Bi'illatin idda'aha, dengan satu sebab yang hanya dakwaan ia sahaja. Iddi'aan zukhrufiyan, dakwaan secara zukhruf, maksudnya secara tidak benar. Fil kalami, di dalam perkataan. Duna mustanadin, tanpa ada sandaran. Minal haqiqati, daripada hakiki. Daripada gambaran yang sebenar dia. Wahwa annazal makanatir rafi'ah,
bahwasanya orang yang berkedudukan tinggi, orang kaya yang biasanya berkedudukan tinggi, dal makanah al-rafi'ah, bahwasanya orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, la yakunu ghaniyan, dia tidak menjadi kaya. Dia dakwa bahawasanya orang yang berkedudukan tinggi itu tidak kaya, dia kata. Tidak semestinya kaya. Kiasan itu sebagai kiasan sahaja. Dia mengkiaskan macam mana? Ala an-nasail, bahwasanya aliran air. La yasilu, tidak akan sampai. Ilal makanil ali, pada tempat yang tinggi. Wa abbara dhalika bi'annahu harbun lahu. Dan menggambarkan ia yang demikian itu, bahwasanya ia tadi, saya tadi, harbun. Memerangi baginya. Memerangi bagi makan tempat yang tinggi itu. Ini dia cuma mutanabi. Ini dia nak cakap bahawasanya orang yang kaya itu sebenarnya dia nak kata bahawasanya orang yang kaya itu orang yang kaya tidak semestinya mempunyai kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang istimewa. Tidak mesti orang kaya itu dia mempunyai kedudukan istimewa mulia di sisi mata masyarakat. Tak. Dia jadi mulia apabila dia menderma. Kan? Orang yang mulia itu, orang yang kaya itu jadi mulia dengan sebab menderma. Di mata orang yang melihat dia lah. Tapi apabila orang yang kaya itu dia tidak menderma, jadi dikira dia sebagai orang yang fakir. Orang yang kaya apabila dia kedekut, dikira dia sebagai orang yang fakir. Dan sebab itu dia kata, bandingan tersebut dia kata, walaupun asail, kita kata aliran air tu. Aliran air kan dia akan memenuhi tempat yang tempat yang di bawah dia. Tempat ruang yang di bawah dia. Aliran air itu perumpamaan bagi pemberian atau kurniaan. Jadi aliran air ni dia akan hanya turun ke bawah, dia tak akan naik ke atas. Apa makna dia tu? Makna dia bahawasanya orang yang kaya, apabila dia kedekut, dia tidak menderma. Dia tidak akan dapat mencapai kedudukan yang tinggi di sisi masyarakat. Bagaimana aliran air? Aliran air dia tak akan naik ke atas. Aliran air itu menunjukkan bagi umpamaan orang kaya lah. Orang kaya. Dia hanya tetap akan ke bawah. Tak sekali-kali akan pergi ke tempat tinggi. Kalau dia kedekut. Kedekut. Orang yang kaya yang kedekut ini, aliran air dia akan tetap menuju ke bawah. Tak akan naik ke atas kali-kali. Maknanya orang yang kaya kedekut, tak akan ada baginya makan yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Al-makanul ali, tak akan dapat. Di sisi hati orang yang melihat, di hati orang yang fuqara, fakir. Kalau orang kaya ini dia bersedekah, buat amal jariah semua. Saya kedudukan dia tinggi. Tapi orang yang kaya, yang kedekut ini umpama aliran air. Dia tak akan pergi ke tempat tinggi selama-lamanya. Dia akan tetap akan turun ke bawah saja. Maknanya dia orang kaya yang fakir dia panggil. Boleh faham tak kat situ? Orang kaya yang kedekut dengan orang kaya yang sebenar. Bukan Nabi dia nak gambarkan. Orang kaya yang kedekut ialah orang yang
yang mana dia tidak menderma, dia tak akan dapat baginya kedudukan yang tinggi di sisi masyarakat. Orang kaya yang sebenarnya ialah orang kaya yang menderma, yang akan dapat pandangan yang tinggi di sisi masyarakat. Itu yang penting. Okey. Sebab air mengalir ke bawah, bukan air mengalir ke atas. Itu nak menunjukkan bagi kedudukan yang tinggi dan kedudukan yang rendah. Kedudukan orang kaya yang bakhil ni, rendah kedudukan dia. Macam air dia mengalir ke tempat rendah. Kedudukan orang yang kaya yang tu, seolah-olah kedudukannya tinggi. Kedudukan yang tinggi. Yang menderma. Dia nak gambarkan tentang kedudukan orang yang kaya yang fakir, yang kedekut. Al-misal salis, misal yang ketiga, qaulul mutanabbi fi qasidatin yamdahu biha Badrul Ammar, Badru ibnu Ammar. Ini qasidah bagi mutanabbi yang dia ingin memuji dengan qasidah ini akan Badr bin Ammar. Ini orang yang mulia lah mungkin. Saya pun tak tahu siapa Badr bin Ammar ni. Ma bihi qatlu a'adihi. Ma bihi qatlu a'adihi. Tidaklah dengannya ia membunuh. Ma bihi, tidaklah dengannya membunuh a'adihi, musuhnya. Walakin, akan tetapi. Maknanya dia tidak membunuh musuhnya. Akan tetapi, yattaqi ikhlafa, dia menjauhi ikhlafa, perselisihan. Ma tarju za'abi, ma tarju az-zi'abi. Tetapi ia menjauhi perselisihan yang diingini oleh az-zi'ab, oleh serigala-serigala. Zi'ab tu jamak daripada perkataan zi'bun. Bukanlah ia membunuh musuhnya. Bukanlah dengannya dia membunuh musuhnya. Badr Tamam tadi. Tapi dia ingin menjauhi daripada perselisihan apa yang dikehendaki oleh serigala-serigala. Ini banyak perumpamaan ni. Aima bihi, tidaklah dengannya ragbatun fi qatli a'adihi. Tidaklah dengannya ragbatun, ada keinginan fi qatli a'adihi, dalam membunuh musuh-musuh dia. Badr Tamam ni, Badr ibnu Ammar ini, dia bukannya ingin sangat nak bunuh musuh-musuh dia. Haqdan alaihim, kerana dia benci ataupun dia iri hatikan ke atas musuh-musuh mereka. Wa takhallusan minhum, ataupun untuk nak membebaskan diri daripada mereka itu. Bukannya makna dia melepaskan diri daripada musuh-musuh dia, dia bunuh musuh-musuh dia. Ataupun dia dengkikan pada musuh-musuh dia, dan lalu dia bunuh musuh dia. Tak. Lakinnahu, akan tetapi ia rajulun jawadun, akan tetapi Badr bin Ammar ini adalah seorang lelaki yang pemurah. Ittasa'a juduhu, berluasan ataupun berlapangan ataupun berluasan dia punya jud, kemurahan dia itu, hatta sarat al-wuhush, sehingga jadilah wuhush, binatang-binatang buas, tarju ata'ahu, menginginkan kurniaannya. Fazi'abu tarju. Fazi'abu tarju, maka serigala-serigala tadi, tarju, inginkan, an yaktula lahan nas, dia tarju an yaktula lahan nas, bahawa ia membunuh, iaitu Badr Tamam tadi,
Maka serigala itu inginkan bahawasanya Badra bin Ammar ini membunuh manusia-manusia. Litan amma biluhumil qatlah, untuk ia zi'ab tadi, untuk serigala-serigala tadi menikmati dengan daging-daging orang yang dibunuh. Macam mana tu? Zi'ab. Zi'ab ini ialah seolah-olah macam apa tu, raja ke? Dia kata lapat balagha, sungguhnya sangat indah, dia kata. Fatakhayyala, dan penuh dengan khayalan. Fadda'a hadha ad-da'wa az-zukhrufiyah al-batilah. Maka dia telah mendakwa Mutanabbi tadi dengan dakwaan yang palsu, yang batal, tak boleh diterima. Lakinnaha tashtamilu ala fikratin jamilatin, akan tetapi ia mengandungi fikrah yang sangat cantik, la yaltaqituha, yang tidak akan mendapatnya illa dzu fatanatin, kecuali orang yang bijak saja. Apa makna dia sebenarnya? Ma bihi qatlu a'adihi walakinna yattaqiya ikhlafa ma tarju zi'ab. Tidaklah ia Badra bin Ammar ini membunuh musuhnya, akan tetapi ia yattaqiya, menjauhi, ikhlafa ma tarju fazi'abu tarju an yaqtula lahan nas. Yes. Dia kata tidaklah ma bihi ragbatun, tidak ada baginya, bagi Badra bin Ammar tadi, tidaklah ada baginya keinginan untuk nak membunuh musuhnya dengan sebab dia dengki ataupun dia nak membebaskan diri. Lakinnahu rajulun, akan tapi ia seorang lelaki yang sangat pemurah, sehingga luas kemurahannya, sehingga menjadikan binatang-binatang buas itu memerlukan kepada pemberiannya. Memerlukan pada pemberiannya. Maknanya seolah-olah macam berlaku peperangan. Bukanlah Badra bin Ammar ini membunuh kerana dia bencikan kerana musuh dia, tak. Bahkan dia bunuh musuh dia untuk nak beri makan kepada serigala-serigala yang memerlukan kepada makanan, kemurahan daripada dia, daripada makanan. Jadi dia bunuh musuh-musuh dia tu sebenarnya bukan untuk dengki, bahawasanya dia bunuh musuh dia itu sebenarnya hanya untuk beri makanan kepada serigala-serigala hutan yang lapar, itu aja. Wazi'abu tarju an yaqtula lahan nas. Maka serigala yang duduk dalam hutan itu, dia amat perlukan kepada daging manusia itu. Daging-daging, bahawa serigala itu seolah-olah minta pertolongan kepada Badra bin Ammar supaya dia bunuh manusia-manusia untuk dia dapat makan daging. Boleh faham tak ni? Ni situasi dia mungkin berlaku padanya peperangan. Jadi dia nak menunjukkan bahawa kemurahan yang ada pada Badra ibnu Ammar ini. Jadi Badra ibnu Ammar ini mungkin seorang pahlawan. Sebab itu Mutanabbi ni dia buat qasidah untuk nak memuji tentang kepahlawanan panglima perang ataupun pahlawan perang ni, yang nama dia Badra bin Ammar. Dia nak puji Badra bin Ammar ini, dia kata di dalam medan perang, Badra bin Ammar ini bukannya membunuh musuh-musuh dia kerana dengki. Kerana dengki ataupun untuk nak menjauhi musuh dia tu daripada dia untuk nak lepaskan diri ke, tidak. Bahawasanya dia bunuh musuh-musuh dia tu ikhlafa, maknanya untuk sebagai ganti. Matarju az-zi'abu
untuk nak beri makan kepada apa yang diinginkan oleh serigala sebenarnya. Bukan dia bunuh musuh dia untuk nak menunjukkan bahawasanya dia marah pada musuh, tak. Dia bunuh musuh dia dalam medan peperangan hanya untuk beri makan serigala yang duduk dalam hutan tu, supaya serigala tu tidak kelaparan. Itu aja. Itu contoh yang sangat baik dia tunjuk. Balaghah yang sangat tinggi. Yang nak menunjukkan tentang ini, Badrah bin Ammar ini seorang pahlawan. Dalam masa pahlawan pula, dia seorang yang pemurah. Dengan dia membunuh musuh untuk nak beri makan kepada serigala-serigala. Kalau seorang bunuh musuh kerana takut musuh dia bunuh dia, itu dia tidak panggil sebagai pahlawan yang pemurah, tak. Kerana takut musuh dia bunuh dia musuh dia. Jadi itu tidak panggil pemurah, tak nampak pemurah dekat situ. Dia nak tunjukkan bahawasanya Badrah Ibn Ammar ni walaupun dia bunuh orang sekalipun, dia masih lagi pemurah dan baik. Kerana bukannya bunuh musuh itu kerana untuk benci, sebab benci musuh, tak. Kerana cuma untuk bagi makan kepada serigala-serigala yang lapar yang duduk dalam hutan. Itu aja. Macam mana? Awak boleh bayang tak dia punya husnul ta'lil tu. Sebenarnya orang masuk dalam medan perang untuk bunuh musuh kerana untuk nak melepaskan diri pada musuh dan benci pada musuh. Itu memang betul, benar. Cerita sebenar dia begitu. Orang macam askar kita berperang dengan komunis misalnya. Kerana mereka itu nak mempertahankan negara, nak lepaskan negara daripada komunis, nak kerana bencikan kejahatan komunis. Itu memang sebenar. Tapi, dia kata bukannya askar kita ini membunuh musuh itu kerana bencikan musuh, kerana untuk membebaskan negara, tak. Kerana cuma untuk nak jamukan singa-singa, harimau-harimau dalam hutan aja, supaya mereka tu dapat makan mewah sikit. Itu seolah-olahnya. Boleh faham tak ni? InsyaAllah boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Okey kah? Okey. Kalau boleh faham, maknanya saya tinggalkan kepada awak yang lainnya supaya awak faham sendiri. Boleh? Okey, saya dalam rangka untuk nak buat soalan mid semester yang pertama. Kita mungkin ni 9, mungkin minggu depan kalau siap kita akan buat peperiksaan dalam masa 3 jam. Minggu depan kemungkinan periksa lah. Ataupun kalau tak sempat minggu depan, minggu satu lagi, minggu yang ke-11. Sebab minggu ke-14 tu kita akan ada yang kedua pula. Pastikan awak semua buat assignment awak dan juga awak buat video awak tu, tajuk yang awak dah pilih. Okey, rasanya setakat ini saja. Ada apa-apa soalan sebelum kita cabut? Ustaz nak tanya boleh? Midterm tu soalan objektif ke subjektif? Objektif aja. Mudah-mudah aja. Open book ke? Boleh, awak open book pun boleh, tak ada masalah. Alhamdulillah. Okey. Bawa lu kat rumah kan? Terima Ustaz. Tapi saya rasa tidaklah lama sangat sebab supaya awak tak sempat buka buku. Jadi tak lama sangat lah mungkin. Soalannya sikit aja mungkin. Soalan markah kita semua ada dalam berapa? 40 ke? Berapa? Tak ingat dah. Saya terangkan dulu. Exam kita. Jadi kita akan ambil yang tu. Mungkin soalannya dalam 25 soalan aja. Sikit aja. 25. Semester pertama 25. Semester yang kedua pun 25 juga. Okey, itu aja. Nanti saya akan cakap secara lanjut lah bila dan macam mana peperiksaan tadi. Okey. Okey, baik Boleh? Ustaz. Boleh. Okey. Kalau gitu kita tutup dulu pertemuan kita ini dengan tasbih kafarah wa suratul Asr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Ya, dah. Terima kasih Ustaz.